Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa ilai syekhina wa muallimina Syekh Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa alhiqna bis salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah kita sambung membaca kitab Ghayat wa Taqrib, sambungan muka surat yang keempat. Faslun wal istinja'u wajibun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Wal afdalu ay yastanjiya bil ahjari summa yutbi'uha bil ma'i. Dan bermula istinja, dan bermula istinja istinja bermakna pada pasal ini akan dijelaskan tentang adab-adab kita qada hajat. Istinja itu apa? Membersihkan sebenarnya. Dan bermula istinja itu wajib. Minal bauli wal ghaiti, daripada kencing dan daripada berak. Minal bauli, daripada kencing, wal ghaiti, dan daripada berak. Apabila seseorang itu berak dia, kemudian dibasuh dengan air, namanya istinja. Apa hukumnya? Wajib. Kita kencing, kemudian kita guna air kalau ada air. Apa nama dia? Apa hukum dia? Wajib, namanya istinja. Mana yang lebih utama? Kita ada dua alat untuk mensucikan.
Yang satu air, yang kedua batu. Maka oleh musannif menyebutkan wal afdalu, dan bermula yang utama dan bermula yang lebih afdal. Ayyastanjia, an huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Yastanjiyu kan fi'il mudhari', karena masuk an menjadi ayyastanjia. Istanja, yastanji, masuk an yastanjia. Dan bermula yang lebih utama itu bahawa beristinja dianya seseorang bil ahjari, dengan batu. Istinja dengan batu. Summa, kemudian yutbi'uha, mengikut dianya seseorang akannya batu bil ma'i, dengan air. Makna mengikut, selepas kita guna batu maka kita gunakan air. Itu yang lebih afdal, yang lebih utama. Itu yang lebih utama. Jadi awalan, pada awal-awal mula-mula basuh dengan air, dengan batu, istinja dengan batu. Pada kali kedua kita gunakan air. Itu yang lebih utama. Kemudian kalau kita sekarang mana ada guna batu? Afiq kan? Afiq guna batu istinja. Tak biasa guna batu, masuk ke dalam. Maknanya lebih afdal lah. Afdal kita guna apa? Guna batu. Kemudian kita guna air. Tapi bagi kita guna air saja boleh, tak ada masalah. Maka musannif sebutkan wa yajuzu, dan boleh ayyaqtasira. Tengok an huruf nasab fi'il mudhari', maka selepas dia yaqtasira, iqtasara yaqtasiru. Iqtisaran fahuwa muqtasirun. Maka yaqtasiru karena masukan menjadi an yaqtasira. Amil apa an? An amil yang menasab nizar. An, ingat tak kepada an? Dah lupa? Mana boleh lupa kepada an? Jangan lupakan an. Sayang an dia, tak ada yang ingat dia. Faris, ingat tak an? Tak ingat juga an je. Umar, tak ingat ke? An, tak boleh tak ingat. Kita hafal tu. An, lan, kai, izan. 4 huruf. An, lan, kai, izan. Apa tugas dia? Menasab fi'il mudhari', yansibu fi'lal mudhari'. Ada an depan dia fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' tersebut baca mansub, baris di atas. Yaqtasiru, masukan, ay yaqtasira.
Ingat tu. Ini tak ingat. Kemudian belajar pun tak semangat. Mana boleh ingat. Macam orang dah alim. Dah alim ke? Itu. Amil belum habis kita ingat. Apa Damon lagi, Syarumiyah lagi. Ini puasa lah ustaz. Alasan, buat alasan sebab puasa. Sebab puasa mana? Lepas puasa cari alasan lain pula. Jadi jangan cari alasan. Ingat kisah Nabi. Apa Nabi buat di bulan Ramadan? Apa yang berlaku di bulan Ramadan? Perang Badar. Bulan Ramadan, perang Badar. Dan banyak berlaku kejadian-kejadian yang lain di bulan Ramadan. Bermakna bulan Ramadan bukan hanya tidur saja, bukan. Kalau ikut sunnah Nabi. Oh, tak ada kerja lain, hafal baca Quran. Maka kita di pondok alhamdulillah digunakan masa untuk baca kitab. Boleh mengulang. Maknanya kalau ulang sendiri memang tak ada. Ada yang ulang sendiri? Farid, ada ulang sendiri? Tak ada. Ini ustaz dah buat pun, dah buat sengaja dia buat supaya kita ulang. Tak mahu juga. Kan? Pak Su dah tahu dah, ini kalau kita tak buat tak buat baca kitab puasa ni, memang tak baca kitab terus lah, dia buat. Tapi ada juga yang tak mau. Macam mana lagi? Pak Su fikirkan supaya awak ni benar-benar belajar kitab. Itu. Ulang tu kenapa? Saya dah ada makna lah ustaz, dah penuh. Mengulang, karena dengan mengulang-ulang kita akan faham. Seperti berapa kali dah saya ulang bila jumpa, selalu saya tanya lan, kai, idzan, itu huruf yang menasab fi'il mudhari. Maka ayyak tasira wa yajuzu apa? Fi'il mudhari. Jaza yajuzu, asalnya jawaza. Kan fi'il mudhari 3 huruf. Maka kita tengok kepada ilmu saraf. Musaraf ilmu apa? Ilmu tasrif. Jaza, asalnya jawaza. Kenapa jadi jaza? Maka kaedah dia, iza taharakat wawun wa fataha ma qablaha qulibat alifan. Apabila berharkat waw dan fathah barang sebelumnya ditukarkan jadi alif, maka jaza. Sama seperti qala. Qala, telah berkata. Siapa berkata? Qala. Jadi asal qala qawala. Karena sekurang-kurang huruf fi'il 3, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Bila jumpa 2 huruf tidak ada wazan dia, memang 3. Yang ada cuma karena telah ditukarkan. Seperti qala 2, ada alif situ. Qa ada alif kan? 3 juga. Qa alif lam. Kan? Qala. Ti alif yang panjang selepas qaf itu alif daripada waw. Qawala. Bila sampai pada mudhari' yaqulu, bukan yaqulu, yang kita baca kan yaqulu, asalnya yaqulu. Hidup dia waw itu, yaqulu. Maka ada kaedah lain. Apabila berharkat huruf ilat, waw huruf apa? Huruf ilat. Yaqulu. Dan mati huruf sahih. Mana huruf sahih? Qaf. Kan? Faham tak? Ada tu. Jadi kalau contohnya ni qa saja qawala yaqulu. Ini fi'il qawala yaqulu. Wazannya mana?
fa'ala ya sama tak? Yaf'ulu ada waw. Yaf'ulu langsung sambung. Yaf'ulu sama kan? Fa'ala yaf'ulu ada wadan dia. Yaqulu. Kemudian ada kaedah undang-undang, idza taharakat wawun bil fatahi, apabila berharakat waw dengan fathah, wa fataha ma qablaha, fathah barang sebelumnya, qulibat waw alifan. Jadi qa ni alif ni ganti daripada waw. Kemudian pada yang kedua yaqulu, jadi yaqulu. Tadi yaqulu jadi yaqulu. Yaqulu. Kenapa yaqulu? Dasar yaqulu. Kaedah dia iza taharakat harfu ilatin. Huruf ilat, waw ilat berharakat, huruf sahih kah? Mati, maka ditukarkan ni, pindah sini, ini jadi mati. Yaqulu. Itu undang-undang dia. Undang-undang tasrif. Maka kalau di sini sebut jaza ya juzu. Jaza ya juzu, dan bolehlah bahawa menyimpan ni sama dengan memilih. Alal ma'i, di atas apa? Dia simpan. Alal ma'i, di atas air. Makna menyimpan sama dengan memilih, bermakna dia pilih air. Ada dua alat untuk bersuci, satu batu, yang kedua air. Lebih utama dua-dua guna. Yang pertama guna batu, yang kedua kita basuh dengan air. Tetapi kita tak guna batu, ambil satu saja. Inilah boleh bahawa menyimpan dianya seseorang alal ma, di atas air. Maknanya boleh kita mengambil air sahaja. Okey. Boleh guna air sahaja. Ataupun ataupun ala salasati ahjarin au rataf au litakhayyur, memilih antara air ataupun 3 batu. Ala salasati ahjarin, di atas 3 batu. Jadi kalau kita ulang ataf kepada ayyak tasira, dan bolehlah bawa menyimpan dianya seseorang di atas apa? Ala salasati ahjarin, di atas 3 batu. Boleh ambil 3 batu saja. Yang membersihkan dengannya 3 batu, yang bersihlah, yang bersih dengannya 3 batu oleh tempat, bersihlah tempat. Jadi 3 batu yang kita gunakan yang dapat membersihkan tempat keluar najis. Okey. Gitu. Fa iza aradal iktisar, maka apabila berkehendak dianya seseorang ataupun ingin, kehendak itu keinginan lah, maka apabila ingin dia seseorang, bahasa sini nak, apabila nak dia yang seseorang, apabila dia nak
Nak dia seseorang. Arada itu. Iqtisara akan menyimpan, makna akan memilih ala ahadihima, di atas salah satu keduanya. Dia nak pilih satu je, tambah dua-dua dia. Kalau pilih air, kalau batu. Fal ma'u afdalu, maka bermula air itu lebih utama. Jadi kita ada dua alat bersuci. Okay? Kalau kita nak pilih di antara duanya salah satu, maka pilih air, itu lebih utama. Seperti kita, kita sekarang ni kan, kita pilih apa? Pilih air, itu lebih utama. Kemudian wayajtanibu istiqbalal qiblati. Ijtanaba yajtanibu. Kalimat apa yajtanibu? Fi'il mudhari'. Menjauh dianya si mustanji, orang yang istinja, ataupun seseorang boleh juga. Dan menjauh dianya seseorang, fa'il dia dhamir dalam, takdir yang huwa. Huwa itu kembali kepada seseorang yang beristinja. Dan menjauh dianya seseorang, orang yang qada hajat lah, istiqbalal qiblati, akan menghadap kiblat. Adam, sihat Adam? Ada Adam Syawal, tak ada Adam isteri. Bagi-bagi ke? Esok Adam mau masuk lah kita. Sebab kita dua nama Adam, tak boleh bercampur dua-dua Adam. Mana? Tak apa kamu dia, apa belajar agama tak apa, boleh. Banyak-banyak Adam pun tak apa. Nizam, tengok Nizam, rajin je. Bulan puasa kan, khatam Quran dah berapa kali dah? Dah khatam lagi? Tak khatam Quran, rajin baca kitab sama. Allah bagi pahala, Allah lipat gandakan pahala bagi kita yang belajar ilmu agama ni. Zikir, baca kitab, baca Quran. Tapi kalau dapat khatam luar biasa. Datang separuh Ramadan sekali khatam, 30 hari 2 kali khatam. Haikal khatam lah. Tak lagi. Kalau tak khatam 2 kali, sekali lah. Ini ada masa 15 hari lagi. Faris, Umar, ada masa 15 hari lagi. Tanamkan niat dalam hati, ya Allah, berilah kekuatan supaya aku khatam Quran. Ada niat. Niat dulu. Kalau tak ada niat, memang tak ada. Kalau ada niat, pasti kita akan ambil masa. Kan? Bila ada niat, ya Allah, saya nak khatam Quran lah untuk bulan Ramadan ni. Dengan berkat khatam Quran, ya Allah, murahkan rezeki mak saya, sihatkan ayah saya. Macam-macam niat, boleh gunakan niat. Ini bila ada niat, ada masa kosong, kita tak fikir lain, niatlah hati tu, saya nak khatam Quran. Maka baca, kita bagi tu, ini berapa sehari, berapa muka surat kena saya baca supaya khatam, bagilah. Ada masa separuh lagi ni. Banyak masa kita. Selepas sahur itu lebih baik jangan tidur. Menunggu waktu subuh tu, baca Quran dulu. Memang berat kan? Berat, memang berat, tapi kita lawan dia. Mana ada bulan lain bangun sahur ada? Afiq tak tahu, mungkin Afiq tiap-tiap malam bangun.
Bulan Ramadan 1 bulannya, bangun sahur, kemudian bangun awal ada masa 1 jam, setengah jam menunggu waktu subuh, baca Quran. Waktu yang mustajabah untuk diterangkan hati. Allah terang hati. Terang hati. Ini terbukti orang dah cuba. Bangun tahajud pukul 4, kemudian dia mengulang baca kitab, jadi penerang bagi hati. Maka baca Quran. Salah satu kemuliaan Ramadan karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Quran. Diturunkan padanya Al-Quran. Salah satu mulia dia bulan Ramadan. Allah turunkan Al-Quran. Ini berapa malam lagi ni? Malam ke berapa nanti malam? 16 15 masuk 17 kan? Nuzulul Quran 17 Nuzulul Quran. Walaupun khilaf para ulama, sebahagian ulama ada yang mengata 24, sebahagian ada kata 15, sebahagian kata 9, ada sebahagian kata 1 Ramadan, 3 Ramadan, 5 Ramadan. Maka itu berbeza para ulama. Kita mengambil ulama yang mengatakan 17 Ramadan berdasarkan ayat bertemu 2 pasukan besar berlaku pada 17 Ramadan. Nuzulul Quran, Allah turunkan Al-Quran. Jadi karena kita sering baca Quran, kena faham berapa lama Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haikal, kita tengok dulu Nabi tahun ke berapa terima wahyu pertama? Usia Nabi ke berapa Nabi terima wahyu pertama? 40. Usia Nabi terima wahyu pertama ketika Nabi berada di Jabal Nur. Nabi mengasingkan diri, duduk seorang-seorang tengah malam. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Nabi tak tahu dia malaikat Jibril. Dipeluknya Nabi. Hampir Nabi tak dapat mengeluarkan nafas. Dilepaskan, dipelukkan. Dilepaskan, bukan senang. Bukan terima wahyu itu seperti kita dapat hadiah. Suka, bukan terima wahyu seperti kita dibeli kereta baru, kan? Kemudian malaikat kata, Iqra ma ana biqari. Kata Nabi, saya bukan orang yang dapat baca. Nabi orang tak dapat baca. Kemudian dipeluk lagi, dilepaskan lagi sampai 3 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bagaimana keadaannya? Takut. Nabi hampir sakit demam. Turun daripada Jabal Nur, berjumpa dengan Khadijah di rumah. Zammiluni, selimutkan aku. Zammiluni, selimutkan aku. Nabi takut. Nabi kata apa pada Khadijah? Wahai isteriku, aku takut akan berlaku perkara yang buruk pada diriku. Apa jawab Khadijah? Tidak. Ini contoh isteri yang baik, yang menguatkan suami. Mana ada berlaku sesuatu yang buruk? Tidak. Engkau orang yang baik, engkau orang yang menghubung silaturahim, yang membantu anak yatim, yang membantu fakir miskin. Kemudian turun ayat yang lain, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, berdirilah, bangunlah, dan berilah peringatan. Itu yang pertama turun. Jadi kalau itu yang pertama turun, ketika kita buka Al-Quran, kenapa Al-Fatihah yang pertama? Buka Quran, tengok surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Padahal turun yang pertama pada Nabi Muhammad Al-Alaq. Kenapa? Turun Al-Quran ada 3 tahap. Yang pertama, Al-Quran itu adalah turun kepada Lauh Mahfuz.
Lauh Mahfuz, papan yang besar. Itu sekali turun. Ada Quran situ semua, tulisan sebagaimana dalam Al-Quran, penuh. Kan? Kemudian daripada Lauh Mahfuz Allah turunkan kepada Baitul Izzah. Allah turunkan kepada Baitul Izzah lailan wahidah, satu malam. Satu malam Allah turunkan. Maka Allah nyatakan dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi lailam, pada satu malam al-qadr, malam yang mulia sekali itu, sekali turun semua. Kemudian daripada Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur, satu ayat demi satu ayat. Lihat kejadian apa yang berlaku. Maka yang pertama turun surah Al-Alaq. Berapa lama turun? Selepas Nabi terima wahyu usia 40 sampai Nabi wafat. Nabi wafat tahun berapa? Usia Nabi ke berapa? 63 tahun. 63 tahun dari 40 kepada 63 berapa tahun? Berapa Najmi? Dari 40 ke 63 berapa tahun? 23. Ada ulama sebutkan bahawa 22 tahun 2 bulan 22 hari. Maka kita katalah 23 tahun. 23 tahun. Maka selama Nabi sebelum hijrah, Nabi berada di kota Mekah, sebahagian ayat turun dinamakan dengan Al-Makki, surah Al-Makkiyah. Kemudian bila Nabi hijrah ke kota Madinah, ada ayat yang turun di Madinah, maka disebutkan dengan surah Al-Madaniyah. Okay. Maka kita sekarang berada di bulan yang agung, berada di bulan Ramadan, bulan diturunnya Al-Quran. Maka apa? Tanamkan niat dalam hati, khatam Quran. Kalau kita tak khatam bulan Ramadan, bila lagi nak baca Quran? Miru. Kan? Alhamdulillah kalau kita duduk di tempat tahfiz, memang selalu dengan Quran. Tapi kalau kita sibuk dengan kerja lain, Ramadan lah ada kesempatan baca Quran. Wa yajtanibu, dan menjauh dianya seseorang. Mana menjauh dianya seseorang? Akan apa dia menjauh? Maf'ul yajtanibu, fa'ilnya damir dalam, takdirnya huwa. Huwa kembali kepadanya seseorang yang qada hajat. Dan menjauh dianya seseorang akan apa dia menjauh? Istiqbala, akan menghadap kiblat. Makna menjauh, jangan kita duduk menghadap kiblat ketika kita kencing ataupun berak. Jauh. Wa istidbara, wa ataf kepada wa yajtanibu, dan menjauh dinya seseorang akan apa? Membelakangnya. Itu nya apa? Kiblat. Dan menjauh dinya seseorang akan membelakangnya kiblat. Di mana? Di mana itu? Tak boleh hadap kiblat, tak boleh kita belakang kiblat. Di mana? Sebab kadang-kadang kita tengok rumah ramai, banyak dah jumpa rumah, bila nak berak, tandas dia ke kiblat. Macam mana tu? Maka sedangkan disebut dalam kitab, kita dituntut jauh daripada menghadap kiblat. Mana jangan hadap kiblat ketika berak, jangan menghadap kiblat ketika kencing, ataupun belakang kiblat. Tak boleh juga. Di mana itu tak boleh? Fis sahra'i, di dalam padang, bukan dalam rumah. Dalam padang itu tak ada tempat berak. Contoh kita pergi ke hutan ke, tiba-tiba sakit perut, nak kencing semua, maka tengoklah, jangan kepada arah kiblat, jangan belakang kiblat. Tapi kalau dalam rumah tak ada masalah.
Itu tempat yang telah dibuat khusus, kan? Lebih baiknya kalau kita buat rumah jangan buat gitu. Jangan mengarah kiblat, menghadap kiblat, jangan belakang kiblat. Kemudian wa yajtanibul baula, dan menjauh dianya seseorang akan kencing, wal ghaita, dan akan berak. Di mana menjauh? Fil ma'ir rakidi, dalam air yang tenang, air yang tetap, air yang tidak mengalir. Mana menjauh? Janganlah kalian berak dan kencing pada air yang tenang. Kita pergi jalan-jalan tengok ada air, tenang, tak mengalir, jangan kencing situ. Jangan kencing dalam air yang tenang. Macam mana? Ambil air tu, bawalah kencinglah tempat lain. Kalau kita kencing dalam air tu, air ada sikit situ, sebenarnya boleh guna untuk orang lain. Tapi bila kencing situ, semua jadi najis. Kalau air tak sampai 2 kolah. Kalau sampai 2 kolah, kalau berubah dia, warna dia, bau dia, rasa dia, salah satu berubah, jadi najis juga, karena air tak mengalir. Wa tahta syajarati musmirati, dan di bawah pokok yang berbuah. Jadi orang atas pulang lagi, dan menjauh dianya seseorang akan kencing dan akan berak di bawah pokok kayu yang sedang berbuah. Tengok ada pokok kayu belakang rumah orang, kan? Biasalah kalau kita duduk di kampung, ada pokok mangga, pokok apa lagi, rambutan, kan? Ada pokok di belakang. Kemudian dah masak, dia biasa jatuh, dah kalau masak jatuh. Dia orang nak ambil pagi-pagi subuh, belum terang. Kalau terang tak apalah, orang boleh tengok. Ini belum terang lagi, pun nak ambil ni. Lepas tu malam-malam tu kita berak situ. Adapun durian di bawah pokok durian, orang dah jatuh durian, kan? Orang biasa malam nak ambil durian. Lepas tu tengok tak ada orang, kita berak situ. Berak pun sama besar dengan durian. Bila tuan rumah dia keluar, maka menyakiti dia, kan? Yang pertama baulah, dan segala macam alasan dia, maka tak boleh kita berak di bawah pokok kayu yang sedang berbuah, menyakiti orang lain. Dalam agama ni tak boleh menyakiti orang lain. Wa fit tariqi, dan menjauh dianya seorang akan kencing dan berak pada jalan. Pada jalan. Ni tengok, kita tahu dah ni kawan kita nak lalu lewat sini nanti ni, beraklah dulu. Tak boleh. Jangan berak di jalan tu, menyakiti orang juga kerana di jalan. Kalau lembu tak apalah. Apa makna tak apa? Dia tak ada akal, kan? Lembu. Cuma begituan lembu je lah, nak jaga lembu dia. Kalau menyakiti orang juga, orang lewat di jalan. Ada kadang sebahagian orang dah baru je basuh kereta, kan? Tak lembu pun habis kotor. Maka kalau kita tidak menjauh mana menjauh, tidak dibolehkan lah kencing dan berak pada jalan. Wadhilli, dan di bawah naungan. Fiddilli wa fiddilli, dan di bawah naungan. Bawah naungan, mana bawah naungan? Mungkin ada satu pondok ada bumbung. Kalau kita nak pergi ke kebun, ke gunung tu, ada tempat rehat orang situ. Kemudian kita berak situ, tak boleh, sebab tempat rehat orang, nak berhenti orang situ. Ada naungan lah, mana naungan ni tempat berteduh. Orang dah panas-panas berjalan, berteduh di situ sekejap, tak boleh kita berak situ. Wasaqbi, dan di dalam lubang. Ada lubang, tengok dulu. Kalau ada lubang, jangan kencing situ. Kenapa? Karena itu adalah rumah makhluk Allah yang lain, seperti semut. Jangan kita cari pula mana lubang, situ kencing. Tak boleh kita dalam lubang. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaiti, dan tidak boleh berkalam. Makna berkalam, berbicara, bercakap-cakap. Alal bauli, di atas kencing, wal ghaid, dan berak. Makna bukan
Makna di atas di sini adalah ketika kita kencing, ketika sedang berak, jangan bercakap-cakap. Wala yastaqbilu syamsa. Wala yastaqbilu syamsa, dan jangan menghadap dianya seseorang akan matahari, wal qamara, dan akan bulan, wala yastadbiruha, dan jangan membelakang dianya seseorang akan keduanya, matahari dan bulan. Tak boleh menghadap matahari dan bulan, tak boleh membelakangnya. Itulah adab-adab ketika qada hajat. Wallahu a'lam bisawab. Habis satu pasal. Okey, cukup situlah. Wallahu a'lam bisawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam.